يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين صدق الله العظيم. Orang-orang yang kami beri kitab sebelum turunnya Al-Quran, mereka beriman kepadanya.
Dan apabila Al-Quran itu dibacakan kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya. Sesungguhnya ia adalah perkara yang benar, yang benar-benar dari Tuhan kami. Sesungguhnya kami sebelum ia diturunkan telah pun mematuhinya. Mereka itu akan beroleh pahala 2 kali disebabkan kesabaran mereka. Dan juga kerana mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Dan mereka menderma dari apa yang kami kurniakan kepada mereka. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang sia-sia, mereka berpaling daripadanya sambil berkata, bagi kami amal kami dan bagi kamu pula amal kamu. Selamat tinggal kamu. Kami tidak ingin berdamping dengan orang-orang yang jahil. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak berkuasa memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang engkau kasihi supaya ia menerima Islam. Tetapi Allah jualah yang berkuasa memberi hidayah petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya. Dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang ada persediaan untuk mendapat hidayah petunjuk kepada memeluk Islam. Dan mereka yang kafir berkata, kalau kami menyertaimu menurut petunjuk yang engkau bawa itu, nescaya kami akan serta-merta ditangkap dan diusir dari negeri kami oleh golongan yang menentang. Mengapa mereka berkata demikian? Bukankah kami telah melindungi mereka dan menjadikan negeri Mekah tempat tinggal mereka sebagai tempat suci yang aman, yang dibawa kepadanya hasil tanaman dari segala jenis sebagai rezeki pemberian dari sisi kami. Benar, kami telah menjadikan semuanya itu, tetapi kebanyakan mereka tidak memikirkan perkara itu untuk mengetahui serta bersyukur. Dan berapa banyak kami binasakan negeri-negeri yang penduduknya telah berlaku sombong dan tidak bersyukur dalam kehidupannya yang serba mewah dan senang lenang. Maka itulah dia tempat-tempat tinggal mereka terbiar, tidak didiami orang sesudah mereka dibinasakan, kecuali sedikit sahaja. Dan sesungguhnya kamilah yang mewarisi mereka. Dan tidaklah menjadi kebiasaan Tuhanmu membinasakan mana-mana negeri sebelum ia mengutus ke ibu negeri itu seorang Rasul yang akan membacakan kepada penduduknya ayat-ayat keterangan kami. Dan tidaklah menjadi kebiasaan kami membinasakan mana-mana negeri melainkan setelah penduduknya berlaku zalim. Dan apa jua mata benda dan lain-lainnya yang diberikan kepada kamu, maka adalah ia merupakan kesenangan hidup di dunia dan perhiasannya. Dalam pada itu apa jua yang ada di sisi Allah yang disediakan untuk orang-orang yang beriman dan taat, adalah ia lebih baik dan lebih kekal. Maka mengapa kamu tidak mahu memahaminya? Jika sudah diketahui yang demikian, maka adakah orang yang kami janjikan kepadanya janji yang baik balasan syurga, dan ia mendapatnya sama seperti orang yang kami kurniakan menikmati kesenangan hidup di dunia, kemudian ia pada hari kiamat termasuk dalam golongan yang dibawa untuk menerima azab neraka. Masih lagi kita berada dalam penafsiran suratul Qasas, surah yang ke-28 pada juzuk yang ke-20, bermula ayat 52 sehinggalah ayat 61. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan sekelompok daripada ahli kitab yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dibacakan kepada mereka Al-Quran. Dan bila mana dibacakan kepada mereka Al-Quran, maka mereka bertambah imannya kepada Allah dan Rasulnya dan tidak mempedulikan cercaan manusia atas keimanan mereka, bahkan mereka terus melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah SWT. Dan ayat yang kita bacakan ini juga menjawab segala tuhmahan dan syubhat, kekeliruan yang ditimbulkan oleh orang-orang musyrikin Mekah, oleh orang-orang kafir yang terus menerus tidak mau beriman walaupun mengetahui bahawa kebenaran itu ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran itu ada pada wahyu yang diturunkan. Bukan kebenaran itu ada pada apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam sampaikan pada mereka. Ternyata jelas bahawa Muhammad itu pesuruh Allah dan wahyu itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah memberi amaran pada ayat yang kita bacakan ini
kesudahan setiap mereka yang mendustakan perintah Allah, yang tidak beriman dengannya, yang kufur kepadanya, sama ada kesudahan dunia ataupun kesudahan akhirat yang lebih dahsyat, yang pada hari akhirat kelak mereka akan didirikan di hadapan Allah untuk dihisap dan mendapat azab neraka yang kekal selamanya. Maka ini kandungan umum pada ayat-ayat yang kita bacakan. Allah Ta'ala berfirman, selepas kita dah baca sebelum ini dalil-dalil kerasulan Rasulullah, iaitu segala kisah yang berlaku yang Allah turunkan kepada Rasulullah, kisah Nabi Musa waktu menerima wahyu di Turus Saina, kisah Nabi Allah Musa ketika mana berada di Madian, dan juga kisah Nabi Allah Musa alaihissalam ketika mana mendapat kitab Taurat. Semuanya itu menjadi bukti kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana berita, peristiwa dan cerita itu tidak mungkin diketahui oleh mana-mana manusia melalui apa jalan sekalipun, melainkan melalui jalan wahyu. Maka Allah menjelaskan, mengingatkan Nabi SAW, kelompok dan golongan ini sebenarnya menolak kebenaran kerana mengikut hawa nafsu. Mereka tidak ada dalil, tidak ada hujah, melainkan hawa nafsu mereka. Bahkan Allah Ta'ala menyuruh Nabi SAW mencabar, kalau Quran tu tak betul, Taurat yang diturunkan itu juga tak betul, sila bawa kitab lain, tunjuk mana satu yang betul. Kalau kamu kata tak betul, itu tak betul, ini tak betul, mana satu yang betul? Melainkan mereka tidak mampu mendatangkan sesuatu yang benar. Maka ini menunjukkan ia adalah hawa nafsu. Dan Allah Ta'ala menjelaskan orang yang paling sesat yang mengikut hawa nafsu. Dan Allah menjelaskan juga bahawa sesiapa pun yang terus menerus mengikut hawa nafsu, maka Allah akan tutup pintu hatinya daripada mendapat hidayah. Dan pada ayat yang sebelum ini juga kita telah menerangkan kenapa Al-Quran diturunkan secara berperingkat-peringkat, untuk menjadikan manusia mengambil iktibar dan pengajaran. Kerana sifat manusia tidak mampu mendapat satu arahan sekaligus. Kembali kepada ayat yang berikutnya, sebab Allah menjelaskan dalil-dalil kerasulan Nabi Muhammad SAW dan dalil-dalil kebenaran Al-Quran, maka Allah menceritakan ada kelompok yang mudah beriman. Tak banyak songeh macam kamu, hei musyrikin Mekah. Mereka sudah mengetahui kebenaran Rasulullah sebelum dibacakan kepada mereka Quran, kerana mereka telah membaca catatan kitab-kitab terdahulu. Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba min qabli hum bihi yu'minun. Dan orang-orang yang telah diberikan kitab sebelummu, yakni sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berupa kitab Taurat dan Injil, yang mereka ini hidup sezaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sudah membaca berita dan cerita serta pengkhabaran lahirnya Rasul akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hum bihi yu'minun, mereka dengan segera beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bila sebahagian kata Sa'id bin Jubair, ayat ini diturunkan kepada sebahagian pada pendeta. Ada 70 pendeta yang datang menemui Nabi SAW, yang diutuskan oleh Raja Najasyi. Maka bila mereka sampai, kerana mereka dah tengok tanda-tanda keberadaan Nabi SAW, maka Rasulullah membacakan ke atas mereka dengan surah Yasin, Yasin wal Quranil Hakim, sehingga khatam, menyebabkan mereka menangis lalu memeluk Islam. Dan ada satu riwayat yang lain menceritakan, iaitu 10 pendeta atau 10 kalangan ahli kitab, dan di kalangan mereka itu namanya Rifa'ah radhiyallahu ta'ala. Rifa'ah ni ahli kitab. Bila dia datang bersama dengan 9 ahli kitab yang lain, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas terus beriman. Tak cakap banyak, tak payah dengar Rasulullah bacakan wahyu, kerana mereka dah dapati dalam kitab mereka. Maka Rifa'ah, sebagaimana diriwayatkan oleh anaknya itu Ali bin Rifa'ah, kisah bagaimana keislaman ayahnya. Itu Rifa'ah bersama dengan para pendeta Yahudi yang lain, bersama dengan ahli kitab yang lain, datang menemui Nabi SAW lalu terus beriman. Maka turun ayat ini, iaitu di kalangan mereka yang diberikan kitab sebelummu, yang sebelum turunnya Al-Quran, telah pun beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ayat-ayat yang similar dengan ayat yang kita bacakan ni, yang menceritakan tentang ahli kitab yang sudah beriman.
Allah Ta'ala berfirman, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang telah diberikan kitab, lalu mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, mereka lah orang yang benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala. Baca betul-betul kitab Taurat, Injil, akhirnya nampak kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sebab bisyarah, khabar gembira tentang perutusan Rasulullah telah maklum dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil. Sebagian ahli kitab itu mereka orang yang jujur. Lalu mereka tidak menunggu masa yang lama melainkan mendatangi Rasulullah lalu beriman. Allah menyebut dalam ayat yang lain, wa inna min ahlil kitab laman yu'minu billah wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah. Di kalangan ahli kitab itu ada yang terus beriman dengan Allah dan apa yang diturunkan kepadamu daripada Al-Quran dan apa yang telah diturunkan kepada mereka daripada kitab Taurat dan Injil, khashi'ina lillah, penuh khusyuk yang ditunduk kepada perintah Allah Ta'ala. Dan ayat yang lain Allah cerita tentang sebahagian ahli kitab yang beriman ni. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Sesungguhnya orang-orang yang telah diberikan ilmu sebelum ini, yakni ahli kitab, dibacakan kepada mereka ayat Al-Quran, mereka terus sujud kepada Allah Ta'ala, meyakini kebenarannya sambil berkata, Maha suci Tuhan kami, ini janji Allah yang terlaksana. Iaitu janji kerasulan Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka pun beriman tanpa ragu-ragu. Dalam ayat yang lain, Allah menceritakan sebagian ahli kitab yang beriman. Ketika penduduk Mekah tolak, ketika mana penduduk Mekah terus beri alasan itu dan ini, terus memberikan segala alasan-alasan yang tak masuk akal, melainkan mengikut hawa nafsu. Kata Allah, wa idza yutla alaihim qalu amanna bih innahul haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Bila dibacakan kepada mereka ayat Allah, mereka berkata kami telah beriman dengannya. Ia benar-benar datang daripada Tuhan kami, bahkan kami telah Islam sebelum ini lagi. Ini sebelum kami datang jumpa Nabi SAW, kami dah percaya. Ini Rasul. Dia tanda-tanda yang maklum yang ada pada Nabi SAW. Yang dah jelas. Kerana itu Allah Ta'ala memuji ahli kitab ini dengan beriman. Ulaika yu'tawna ajruhum marratain. Mereka ini diberikan pahala 2 kali. Bima sabaru, disebabkan kesabaran mereka. Baik, pahala mereka yang pertama, kerana mereka sudah beriman ketika turunnya Taurat dan Injil. Mereka dah tunggu Nabi SAW. Mereka sudah bersedia untuk beriman. Dan pahala mereka yang kedua, bila mereka mendatangi Rasulullah, lalu menzahirkan keimanan mereka. Dan mereka bersabar dengan setiap ujian yang datang kepada mereka. Diriwayatkan, bila mana mereka beriman, lalu mereka melalui sekumpulan penduduk Mekah. Kata Ibnu Ishaq dalam sirahnya, annahu qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Makkah 20 rajulan aw qaribun min dhalika min an-nasara hina balaghahum khabaruhu min al-Habsyah fawajaduhu fil masjid fajalasu ilayhi wa kallamuhu wa sa'aluhu wa rijalun min Quraisy fi andiyatihim hawla al-Ka'bati falamma fagharu min musa'alati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma aradu da'ahum ila Allah ta'ala wa tala alaihim al-Qur'an falamma sami'u al-Qur'ana fadat a'yunuhum min ad-dam thumma istajabu lillah wa amanu bihi wa saddaqu wa arafu minhu ma kana yusafu lahum fi kitabihim min amrihi falamma qamu anhu i'taradahum Abu Jahl ibn Hisham في نفر من قريش فقالوا لهم خيبكم الله من ركب بعثكم من ورائكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه فيما قال ما نعلم ركبا أحمق منكم فقالوا لهم سلام عليكم لا نجاهلكم لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه لم نأل أنفسنا خيرا. Diceritakan oleh Muhammad bin Ishaq dalam sirah Ibn Ishaq
datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam 20 orang Kristian. Atau hampir jumlah itu kata riwayat rawi ini. Kerana mereka mendengar berita Rasulullah sewaktu mereka berada di Habsyah. Lalu mereka cari baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka dapati Nabi berada di Masjidil Haram. Fawajaduhu fil masjid. Tengok dekat masjid. Lalu mereka duduk di samping baginda sallallahu alaihi wasallam dan mereka tanya soalan-soalan. Dalam masa yang sama, pemimpin Quraisy berada dekat kelak-kelak atau tempat perhimpunan di sekitar Kaabah, sekeliling Kaabah. Apabila mereka selesai bertanya kepada Nabi SAW soalan yang mereka nak tanya, maka Rasulullah mengajak mereka memeluk Islam dan membacakan kepada mereka Al-Quran. Bila mereka mendengar Al-Quran, maka mengalir air mata mereka. Nangis mereka. Kemudian mereka beriman kepada Allah. Mereka membenarkannya. Mereka mengetahui apa yang telah dikatakan dalam kitab mereka tentang Nabi SAW. Ketika mana mereka bangun, maka Abu Jahal sekat mereka. Bila bangun, nak tinggal Nabi SAW, nak balik ke Habasyah. Lalu Abu Jahal pun rentang mereka ataupun sekat tengah jalan sambil berkata kepada mereka. Kata Abu Jahal dan para pemimpin Mekah, khayyabakumullah. Allah menjadikan perjalanan kamu ni sia-sia. Orang hantar kamu di kalangan agama kamu untuk bawa berita tentang lelaki ini. Yang dimaksudkan Muhammad SAW. Supaya kamu tahu siapa dia. Tetapi kamu meninggalkan majlisnya dengan keadaan beriman padanya. Membenarkannya. Kami tak pernah jumpa rombongan sebodoh kamu ni. Patut kamu datang ni. Biarlah kamu ni tak percaya dia. Tapi kamu percaya. Kami tak pernah jumpa, kata Abu Jahal, rombongan sebodoh kamu. Mana alamu rakban ahmak minkum. Lalu bila mereka kata rombongan Kristian yang memeluk Islam bodoh, maka apa jawapan orang yang beriman? Baru beriman ni. Mereka kata, Assalamualaikum. Sejahtera ke atas kamu. Kami tak akan menjawab apa yang kamu kata. Kami pegang apa yang kamu pegang. Kamu pegang apa yang kamu pegang. Dan kami tak akan ikut orang yang jahil. Berarti dibalas dengan baik. Tidak diprovokasi. Maka kelompok ini datangnya daripada Habsyah. Setengah riwayat menyatakan kelompok ini datang daripada Najran. Najran itu wilayah di Yaman. Di ayat ni secara umumnya menceritakan ketika musyrik Mekah menolak. Walau mereka lebih tahu kebenaran Nabi SAW. Mereka hidup dengan Rasulullah. Mereka beri gelaran kepada Rasulullah Al-Amin. Tiba-tiba datang orang luar yang nampak betul Rasulullah. Yang duduk dalam ni tak nampak. Buta, dia ikut hawa nafsu. Yang duduk dari luar, yang cuma dapat maklumat daripada kitab Taurat. Yang musyrik Mekah ni hidup dengan Rasulullah, kenal Nabi daripada kecil. Tak pernah tipu, tak pernah haniaya orang, tak pernah buat jahat. Tak pernah ambil harta orang. Tak pernah buat semua benda-benda yang orang jahat buat. Atau orang jahiliah buat. Sehingga mereka menghormati Rasulullah. Berkahwin pula dengan perempuan yang baik. Berniaga pula dengan perniagaan yang jujur. Sehingga mereka melantik Rasulullah sebagai hakim ketika mana mereka bertelingkah. Untuk meletakkan Hajarul Aswad. Waktu Mekah dilanda banjir, runtuh Kaabah. Mereka bina balik Kaabah. Lalu mereka berbalah siapa nak letak Hajarul Aswad. Lalu mereka meredai Nabi Muhammad sebagai hakim. Hebatnya Rasulullah. Di semua kabilah yang terkena fanatik dia, yang terkena dengan ta'asub, boleh bersetuju Rasulullah sebab mereka kenal Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menyelesaikan kemeluk tersebut. Hampirlah kabilah-kabilah itu nak berperang sebab nak letak Hajarul Aswad. Hajarul Aswad lambang kemuliaan. Siapa yang letak, maka dapat kemuliaan. Sebab dulu yang meletaknya ialah Nabi Ibrahim. Lalu yang boleh letak ni kira selevel Nabi Ibrahim. Mereka nak gelaran tu. Nak kelebihan tu. Gaduh. Ini letak Hajarul Aswad. Yang berebut kursi pun bergaduh. Tu kursi dunia. Ni Hajarul Aswad dari batu syurga. Maka siapa ni nak suruh letak? Maka Rasulullah yang diredai oleh mereka semua. Dan Nabi letak. Pada usia Rasulullah 35 tahun. Dan bila mana mereka nak musafir, mereka tinggalkan barang-barang kepada Rasulullah SAW. Kena mana. Dan mereka pulang, mereka ambil barang mereka sebagaimana mereka tinggalkan. Tanpa Nabi mengambil upah. Mereka kenal watak ini. Dan Rasulullah melayani tetamu. Memberi makan kepada orang miskin. Paling menghubung silaturahim. Dia tak pernah putus silaturahim ni. Bukan suka memberi makan kepada orang miskin.
dan suka menanggung kesusahan orang susah. Wa tahmilul kalla. Maksudnya kalau ada orang ada hutang, tak cukup duit, Rasulullah tolong. Waktu Nabi belum menjadi Rasul. Tidak ada satu pun watak yang kurang. Tak ada. Bukan jenis yang kat pilihan raya berlakon isi minyak. Bukan. Berlakon kukonyo. Jadi baik berlakon. Jadi bagus berlakon. Bukan. Ini dari awal wataknya begitu. Menunjukkan betapa jujurnya dia menolong. Tiba-tiba masyarakat Mekah tak pernah ambil kira benda itu. Ini ahli kitab datang dari Habasyah, Najran. Hanya kenal Rasulullah melalui bacaan kitab. Tak hidup dengan dia. Ini menunjukkan bagaimana hidayah dari Allah. Kadang-kadang kita sekampung ni tak nampak orang baik kita ni. Orang luar pula nampak. Kita dihijab. Itu yang berlaku pada Nabi SAW. Sekampung dengan dia tak nampak. Orang luar nampak. Orang Madinah nampak. Orang Aus nampak. Orang Khazraj nampak. Orang Quraisy nampak. Maka itulah dia kehebatan hidayah Allah. Baik, Allah cerita lagi. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Dan mereka menolak kejahatan dengan melakukan kebaikan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka sentiasa membelanjakan harta mereka pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya bila mereka beriman, mereka tunjuk terus watak-watak orang baik. Kerana keimanan menuntut kita buat baik. Keimanan bukan dakwa-dakwi. Laisal iman bitamanni wala bitahalli. Walakin ma waqara fi qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman ini bukan dakwa-dakwi, bukan hiasan, tetapi suatu yang terkukuh dalam hati dan dibenarkan dengan perbuatan. Maka itu namanya iman. Maka Allah sebut, lepas mereka beriman apa dia? Mereka tolak kejahatan dengan kebaikan. Yang pertama mereka dapat celaan musyrikin Mekah. Yang mencela mereka, kata mereka bodoh. Kata mereka sekian-sekian. Lalu mereka jawab, Assalamualaikum. Selamat sejahtera atas kamu. Kami memang tak layan orang-orang yang jahil. Kamu amalan kamu, kami amalan kami. Maka lihat bagaimana beraninya mereka berhadapan dengan pemimpin-pemimpin Quraisy. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan bagaimana sifat mereka bersedekah. Seolah orang beriman ini, ialah mereka pegang kebenaran, satu. Mereka berlomba-lomba buat kebaikan dalam menutup segala kejahatan yang pernah dilakukan. Dan mereka ini harta yang mereka ada, mereka belanjakan pada jalan Allah. Kemudian Allah cerita lagi sifat mereka. Dan ini sepatutnya sifat setiap orang beriman. Wa iza sami'ul lagwa, bila mereka mendengar perkara sia-sia, a'radu anhu, mereka tidak peduli, mereka tidak mengambil hiraunya. Artinya tuan-tuan kita dalam bahasa atau dalam makna ayat ini, benda-benda yang tak ada manfaat tak payah pedulilah. Tak payah viral, tak payah baca. Kan kita hari ni kan concern semua benda. Semua benda nak baca, semua benda nak viral. Apa benda pun kita tak tahu. Itu semua benda lara. Bila kita nak baca satu benda, kita nak viral satu benda, pastikan dia ada manfaat duniawi dan ukhrawi. Ada manfaat duniawi, okey, bolehlah viral. Bolehlah tag ke kawan-kawan kita. Ada manfaat ukhrawi, bolehlah kita kongsi. Lain pada tu lara. Bila dalam definisi lara, tiada manfaat duniawinya, tiada manfaat ukhrawinya. Artinya tak payah kita nak sibuk-sibuk, tak payah kita nak like mana-mana posting yang tak beri faedah apa pun. Tak payah. Kenapa ini perkara lara? Yang baik kita kata kita suka. Yang bagus kita suka. Kita doakan. Kita tolong viralkan kalau baik-baiklah. Kalau yang tak baik maka kita berpaling daripadanya. Wa qalu, dan mereka berkata, lana a'maluna, kami melakukan amalan kami, walakum, kamu hei orang musyrikin Mekah, a'malukum, buatlah amalan kamu, salamun alaikum, sejahtera atas kamu, la nabtagil jahilin, kami tidak akan ikut orang-orang yang jahil. Baik, apa maksud salamun alaikum? Kalimah yang biasa digunakan sebagai ucapan orang beriman untuk menunjukkan mereka tahan perkataan orang jahat. Artinya, bila orang jahat cakap buruk-buruk pada kita, cakap apa-apalah buruk, orang perobok sebut Assalamualaikum. Assalamualaikum satu kalimah untuk menunjukkan bahawa kita tak nak terlibat dengan provokasi mereka. Dan kalimah ini juga, kata ulama, berperanan sebagai tanda kita orang beriman. Dia panggil tahiyat. Assalamualaikum. Ini seolah-olah kita macam ni lah. Kalimah sama juga.
Orang kata kutuk, kita sebut Assalamualaikum. Nak jawab, tak jawab dia berdosa. Ataupun Assalamualaikum, samalah kalimah sama. Jadi kalau orang marah kita Assalamualaikum. Dia orang beriman, dia jawab. Dia tak jawab, dia berdosa. Kalau dia orang munafik, memang dia tak jawab. Kalau dia orang kafir, lagi tak jawab. Maka itu syiar kita. Bila dengar perkataan-perkataan tu, Assalamualaikum. Kalau sekarang kita panggil bye-bye, macam tu lah bye-bye. Tapi bye-bye tak dapat pahala pula bye-bye je. Dia kan tak suka orang bye, macam tu. Tak ni, Assalamualaikum. Atau Assalamualaikum. Ada dua makna. Pertama, menunjukkan ucapan salam. Kita nak mengakhiri provokasi dia. Yang kedua, nak tunjuk bahawa kita tahan dengan kata-kata orang-orang jahiliah. Kata-kata orang jahil yang tak tahu dosa pahala. Kadang-kadang orang ngutuk-ngutuk ni, dia tak tahu malaikat tulis, catat. Dia nak mencarut, nak maki, dia maki. Dia tak tahu malaikat tulis dan catat. Ni orang-orang macam ni kita sebut Assalamualaikum. Atau Assalamualaikum. Maknanya kami tak akan layan kamu. Kalau kita sebut bahasa kasar bo layang, lagi gaduh pula. Bo layang. Tak bo layang. Tak, Assalamualaikum. Dia akan terpaku dengan kalimah itu. Sama ada saya katakan dia orang Islam, maka dia jawab Waalaikumsalam. Takkan lepas jawab Waalaikumsalam nak sambung balik maki. Kalau orang maki-maki kita pun Assalamualaikum. Dia pun jawab balik Waalaikumsalam. Sambung maki. Tak ada. Disebut je kalimah tu, dia pun tenang balik lah. Tenang. Dia nak maki, dia nak marah. Maka ini cara syiar orang beriman ketika mana berhadapan dengan provokasi. Jadi tuan-tuan, musim-musim provokasi tu jawapannya Assalamualaikum. Selesai. Tak payah nak lawan, nanti semua masuk wad darah tinggi belaka. Orang provokasi, orang kutuk apa-apa sebut Assalamualaikum. Kita buat kerja kita, dia buat kerja dia. Tapi kita tak akan ikut orang jahil. Macam tu. Kita akan ikut orang betul, kita akan ikut orang benar. Dia nak ikut yang dia, itu hal dia. Kita akan ikut apa yang betul. Maka demikian syiar orang beriman. Kemudian sesudah Allah menceritakan kalangan watak orang yang mudah je beriman. Yang kamu orang musyrik Mekah degilnya. Nak cerita dalam kebaikan ni akan kita jumpa ada orang degil untuk buat baik. Ada yang mudahnya buat baik. Macam kita minta tolong lah. Ada orang kita minta tolong, dia susahnya nak minta tolong. Walau dia mampu. Ada orang kadang-kadang dia dengar daripada mulut orang je, dia datang tolong kita. Awak dengar daripada mana ni? Adalah dengar-dengar. Kata nak pertolongan, kita hantar pertolongan. Itu kita hantar bantuan. Ini jenis orang mudah. Jadi pilihlah kita nak jadi orang susah buat baik ke orang senang buat baik. Orang yang tak perlu tunggu panggilan resmi untuk buat baik. Pandai-pandailah buat baik. Atau kita ni dah tunggu panggilan resmi, alasan pula berjela. Tak nak buat juga. Maka kita dalam kelompok mana? Allah contohkan musyrikin Mekah, kelompok yang ikut hawa nafsu. Lalu walau jelas kebenaran, mereka tolak. Dan Allah ceritakan kehebatan ahli kitab yang beriman ini. Riwayat menyebut 70 orang, ada kata 20 orang. Yang terus datang dan terus beriman. Tak payah minta bukti mukjizat. Tak payah minta bukti itu, bukti ini, malaikat turun ke, datang Quran sekaligus. Tak perlu. Mereka sudah mengetahui ini sifat. Maka mereka beriman tanpa taraddud, tanpa ragu-ragu, tanpa minta sesuatu, tanpa apa pun jaminan. Melainkan benar-benar keikhlasan mereka. Kemudian Allah Ta'ala menyebut tentang hakikat hidayah. Firmanullah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak boleh memberi hidayah pada siapa yang engkau kehendaki. Tetapi Allah lah yang memberi hidayah pada siapa yang dikehendaki. Dan Allah tahu siapa yang bersedia dapat hidayah. Baik. Di sana ada ayat yang menyatakan Rasulullah beri hidayah. Allah Ta'ala berfirman, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tunjuk manusia ke jalan yang lurus. Tapi ayat ni kata engkau tak boleh beri hidayah. Allah beri hidayah. Di sini para ulama membahagikan hidayah itu kepada dua jenis hidayah. Ini hidayah berkait dengan Allah dan berkait dengan Nabi SAW. Hidayah daripada Allah dinamakan sebagai hidayatut taufik. Maksud hidayatut taufik ialah hidayah yang menjadikan dia kuat menerima kebenaran dan beriman. Taufik maksudnya Allah menyetujuinya ataupun Allah memilihnya. Kita sebut ini
taufik dari Allah, mana Allah pilih kita. Sehingga kita jadi gengang buat baik. Manakala hidayah yang dibawa oleh Rasulullah ialah hidayatud dalalah wal irsyad wal bayan. Hidayah Rasulullah ialah isyarat, hidayah dalam memberitahu, dalam tunjuk mana yang betul. Dia umpama begini. Seorang tanya saya, mana jalan pergi ke Kuantan? Mana jalan ke Kuantan? Saya tunjuk jalan, irsyad. Tu ke Kuantan. Lepas tu dia ikut tak ikut, itu hal lain. Tapi saya tunjuk, ini jalan ke Kuantan. Lalu kita tak naklah ikut, maka dia tak dapat hidayah. Tapi bila saya tunjuk, ini jalan ke Kuantan. Hadhihi tariqah muwassilah ila Kuantan. Ini jalan bawa sampai ke Kuantan. Lalu Allah jadikan dia percaya dengan apa saya sebut. Percaya. Dan mudah menerimanya. Dan dia tahu saya benar, maka dia pun terima kasih, dia pun lalu jalan Kuantan. Sampailah ke Kuantan. Nabi SAW beritahu, inilah jalan menuju Allah. Maka Allah buka hatinya menerima, terima kasih, saya beriman. Yang seorang lagi dah jelas, betul-betul, tak ada dah jalan lain. Tak nak ikut, tak nak dengar, tak nak percayalah. Dia tak dapat hidayah Allah. Walau Rasulullah dah tunjuk hidayah jalannya. Ini dipanggil hidayah, yang Rasulullah punya, dipanggil hidayah irsyad wal bayan. Nabi dah tunjuk, Nabi dah jelaskan. Tinggal lagi nak dengar, tak nak dengar. Dia umpama cikgu mengajar. Dah jelas mengajar. Jelas mengajar. Anak murid buat endah tak endah, tak nak dengar. Dia tetap nak jawab salah juga. Maksudnya, dia dapat hidayah yang Nabi tunjuk. Tapi dia tak dapat hidayah yang Allah bagi. Maka dia tidak beriman. Maka ayat ini turun sepakat ulama. Diturunkan kepada Abu Talib. Ke mana Abu Talib? Waktu dia berada dalam keadaan nazar. Maka Nabi SAW datang jumpa Abu Talib supaya dia beriman. Abu Talib ini, dia tak beriman pada Nabi SAW. Tetapi dia menyuruh seluruh kabilahnya supaya beriman kepada Rasulullah. Dia kata, ketika mana dekat mati ni, Ya ma'syara bani Abdi Manaf, ati'u Muhammadan wasaddiquh, tuflihu wa turshidu, tuflihu wa tarshudu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Ya am, ta'muruhum bin nushi li anfusihim wa tad'uha li nafsika. Qala fama turidu ya ibn akhi? Qala uridu minka kalimatan wahidatan fa innaka fi akhir yawmin min ayyamid dunya an taqul la ilaha illallah ashhadu laka biha indallahi ta'ala ushhidu laka biha indallahi ta'ala. Qala ya ibn akhi qad alimtu annaka sadiqun walakinni akrahu an yuqal jazi'a indal maut ولولا أن يكون عليك وعلى بني أبيك غضاضة ومسبة بعد لقلتها ولأقربت بها عينك عند الفراق لما أرى من شدة وجدك ونصحك ولكني سوف أموت على ملة أشياخ عبد المطلب وهاشم وعبد المناف. Kata Abu Talib, hei sekalian anak cucu cicit Bani Abdul Manaf, dengarlah, taatlah Muhammad, benarkannya, kamu akan berjaya, kamu akan dapat hidayah. Kata Nabi SAW, wahai bapa saudaraku, kamu suruh orang dengan suruhan yang baik. Tapi kenapa kamu sendiri tak nak ikut? Lalu kata Abu Talib, apa benda yang kamu nak, wahai anak saudaraku? Fama turid ya ibn akhi? Nak apa? Kamu nak beritahu apa sebenarnya? Maka jawab Nabi SAW, aku nak engkau ucap satu kalimah je. Ucap satu kalimah. Pada akhir kehidupan kamu di dunia ini, kamu kata la ilaha illallah. Kata la ilaha illallah. Supaya aku menjadi saksi di hadapan Allah kelak kamu beriman. Lalu kata Abu Talib, hei anak saudaraku, aku tahu kamu betul. Aku tahu kamu betul. Tapi aku tak nak sebut perkataan itu. Kerana aku bimbang dikatakan nanti aku ni sebab sakit ketika mati. Sebab tu aku sebut perkataan itu. Kerana aku sedih ketika mati, aku sebut perkataan bukan dengan sukarela. Dan aku bimbang juga nanti ni anak-anak aku, saudara mara aku akan marah dan benci kepada aku. Marah pada aku. Kalau mereka tak marah, nescaya aku akan mengatakan kalimah tadi yang menenangkan hati kamu ketika hari perpisahan ini. Kerana aku tahu bersungguhnya kamu untuk menasihati aku. Tetapi aku kekal mati dalam agama nenek moyangku. Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf. Maka jumhur ulama menyatakan dia mati dalam keadaan tidak Islam.
Kalau sebagian ulama kata dia mati dalam Islam. Sebahagian mereka, termasuk guru kami, sebahagian mereka. Tapi jumhur ulama termasuk Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, berdasarkan kepada ayat ini dan dalil-dalil yang banyak, dia tidak masuk Islam. Untuk menunjukkan bahawa nilai keturunan Rasulullah itu bila mana dia beriman. Kita menghormati ahli bait, keluarga Nabi SAW. Tapi kita perlu lihat beberapa penilaian. Menghormati dia. Penilaian pertama, keimanannya pada Allah. Dan penilaian yang kedua, bila mana dia berilmu di kalangan mereka. Yang berilmu dihormati, diikuti. Kalau dia tidak berilmu, maka dia yang kena ikut orang. Dia kena belajar sampai dia pandai. Bukan hanya sekadar dia keturunan Rasulullah, kita pun terhormat dengan maksud dengar semua kata dia. Tidak. Ya, kita hormat sebagai tetamu, sebagai keturunan yang baik. Tetapi dia tak sampai kita mendengar mengikut perkataannya tanpa ilmu. Kerana kebenaran itu nilainya ilmu. Sebab tu kita lihat keturunan Rasulullah belajar dengan para sahabat. Kita lihat daripada keturunan Rasulullah yang belajar dengan sahabat seperti Abdullah bin Abbas sebagai contoh, belajar. Bahkan kita lihat dalam 4 mazhab itu tidak ada satu pun daripada keturunan Rasulullah SAW. Baik mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali bukan daripada keturunan Rasulullah SAW. Untuk tunjuk apa? Nilai kebenaran itu pada ilmu, bukan pada keturunan. Ya, keturunan itu mulia, baik, dihormati. Daripada susu galur Nabi SAW. Tapi dalam kita ikut tu berdasarkan ilmu. Dia tak boleh ikut je. Kira-kira muka comel kita boleh ikut sebab muka dia handsome. Sebab dia sekian kita tak. Dia tak boleh ikut. Hormat je, ikut tak. Maksudnya apa yang dikata dikira, ditapis. Sebab siapa pun bercakap, dia akan ditapis dengan penilaian Al-Quran dan Sunnah. Dia salah maka salah. Siapa pun dia. Kalau salah, salah. Hatta kisah Abu Talib ini, daripada kita kata susu galur yang mulia, bapa saudaranya. Tapi bila Allah nak beritahu hidayah itu milik Allah. Jadi saya tidak menolak sebagai ulama yang mengatakan. Tetapi para Syiah, orang Syiah bersepakat bahawa Abu Talib mati dalam Islam. Dan mereka mainkan sentimen ini. Di sisi kita, dalam perbahasan para ulama, jumhur ulama mengatakan tidak berdasarkan ayat ini. Untuk menunjukkan kemuliaan hidayah. Walaupun kaum kerabat yang dekat. Tapi ada sebagian ulama yang menyatakan dia beriman. Termasuk guru kami juga pernah berkata, semoga dia beriman. Sebab dikatakan dia bisik pada Nabi SAW. Dikatakan. Tapi tidak ada riwayat yang kuat. Ini kita tak payah berbalah lah. Penting kita sibukkan amalan untuk masuk syurga. Untuk gaduh syurga neraka, kita neraka sekali. Kita kena sibukkan diri kita untuk melakukan masalah. Itu cerita orang dulu. Macam mana keadaannya? Wallahu a'lam. Kita tak tahu. Dan kita pun tak nak memanjangkan benda ni, tak nak memanaskan benda ni. Itu urusan Allah. Kerana cerita dah lama. Semoga dia beriman. Semoga dia beriman. Tapi di luar ilmu kita. Wallahu a'lam. No comment. Macam kita sebut tentang hidup ke mati. No comment. Yang penting tuan-tuan kita jaga agama kita. Berbahas tentang ni mati, hidup, ini beriman ke tidak, itu bukan perbahasan yang relevant. Irrelevant. Tak berapa relevan. Sebab yang kita ditanya tentang amal soleh ni, ketakwaan kita pada Allah. Apa yang kita buat dengan sisi umur yang kita ada, apa yang kita lakukannya. Kemudian, kata Allah SWT, waqalu, mereka berkata, yakni orang musyrikin Mekah kata, innattabi'il huda. Kalau kami ikut kamu wahai Muhammad, kami takut kena bala. Bala apa benda? Nutakhattaf min ardina, kami takut kena colek. Maksudnya, kalau kami ni beriman, kabilah-kabilah tahu kami beriman, maka mereka akan memusuhi kami. Bila musuh kami, mereka akan serang kami. Lalu colek kami, jadikan banduan. Sebab kan manusia dia macam kadang-kadang, kita nak buat satu benda, kita takut orang marah. Kita tak takut Allah marah. Tak nak Ustaz, nanti orang marah kan. Kita buat majlis kahwin. Buat majlis kahwin, nak ikut hukum ni. Takut mak andang marah Ustaz. Nanti mak andang marah, dijampinya kita. Takut orang ramai kata apa ni. Kenapa kahwin macam ni? Kenapa tak kahwin macam ni? Ikut cara orang. Tuan-tuan kita ni kadang-kadang, kita nak buat sesuatu ikut cara orang. Kalau kita tak buat, orang pun marah. Tuan-tuan suka dia nak marah. Kalau kita buat tu tak salah apa pun. Tak salah apa. Tapi kerana kita takut, akhirnya berhutang keliling pinggang buat majlis kahwin. Orang buat kek 3 tingkat, kita pun buat 3 tingkat. Orang potong dengan pedang, kita potong pedang, potong lembing. Ikut orang.
Tidak, Ustaz, orang marah tak ada kek. Kahwin apa tak ada kek. Dia jadi serba tak kena sebab dia takut orang marah. Kalau hari jadi tak ada kek pun salah, tak boleh Ustaz. Tak boleh ke ganti botol bikai ke belah? Tak boleh. Tak boleh Ustaz, orang biasa dengan kek. Tak wahyu mana kata sambut hari jadi pakai kek? Pakai apa nama tu, golden melon. Haji Alik ada banyak lagi golden melon. Tak buat kek nak buat ni, belah hari jadi ni. Tak boleh ke? Dia katakan, oh tak boleh Ustaz, tak boleh Ustaz. Siapa kata salah? Oleh orang lain tak buat Ustaz. Jangan duk gila macam tu. Ni, kita fikir kita takut sangat orang. Sebab itu semua benda kita ikut orang. Cara kita ikut orang. Yang paling teruk daripada itu, sehingga kita menyanggai syarak. Yang tak bila kena ikut orang, takut orang marah. Nanti masuk Facebook, kata kita pelik pula. Okey, yang paling teruk bila baik ikut orang ni, bila menyanggai syarak. Maka kita pun ikut orang. Maka ini cerita musyrikin Mekah. Mereka pun beri alasan bodoh yang lain. Mereka kata kalau kan beriman, nanti orang keliling marah. Bila marah diserang kami. Bila serang kami, kami ditawan. Kami dicolek. Nutakhattaf min ardina. Kami dicolek daripada negeri kami. Maka Allah pun jawab. Awalam numakkil lahum harama. Ada sejarah ke orang colek orang dari Mekah? Mekah ni tanah haram. Mekah siapa pun masuk dia aman. Tak ada seorang pun masuk Mekah dengan niat yang jahat melainkan dibinasakan. Kalau ada orang masuk Mekah nak colek orang, nak bunuh orang, dia akan dibinasakan sebelum dia mampu buat. Sebab Allah sebut dalam ayat yang lain, man dakhalahu kana amina. Siapa masuk Mekah dia aman. Dia jangan takut. Jadi kalau kita ke Mekah, saat ada orang saya tak suka dia, takut terserempak kat Mekah. Bila tersebut takut apa? Takut dia lempang saya. Tak ada orang buat benda tu kat Mekah. Ketakutan itu ketakutan yang datang daripada bisikan syaitan. Kat Mekah tak ada benda kita patut takut jumpa. Tuan-tuan takut jumpa siapa? Takut jumpa seteru lama Ustaz. Takut jumpa orang tu. Habis kau jumpa jadi apa? Saya jadi sawang tak? Jadi sawang, jadi marah tak tentu hala. Tak, ini Mekah, bumi yang Allah bersihkan daripada segala sifat tadi. Sebab semua orang ke Mekah nak jadi baik. Tak ada seorang pun ke Mekah nak sambung kejahatan, nak sambung pemusuhan, tak ada. Jumpalah parti mana pun kat Mekah, insya-Allah kita okey. Walau kat Malaysia bergasuk habis. Jumpa kat sana. Okey. Tak ada masalah. Sebab itu jaminan dari Allah. Tuan-tuan gaduh dengan siapa? Jumpa kat sana insya-Allah aman. Kita tak suka siapa? Jumpa kat sana insya-Allah okey. Sebab apa? Inilah dia keistimewaan Mekah. Watak-watak jahat kita dah tinggal kat airport dah. Datang lagi kesungguhan kita nak jadi orang soleh. Semua orang nak dapat haji mabrur. Semua nak dapat umrah yang makbulah. Semua orang nak benda baik. Siapa nak teruskan kejahatan di sana? Sebab itu ketakutan tak ada asas. Kata Allah, awalam numakkil lahum harama. Bukankah kami dah jadikan Mekah tu aman? Aminan yujba ilaihi thamaratu kulli syai'. Semua buah-buah yang ada seluruh dunia dah sampai ke Mekah. Tentu antara kemuliaan Mekah, semua buah dunia berkumpul di Mekah. Tuan-tuan nak buah apa? Buah durian ada kat Mekah. Buah rambutan. Semua ada. Buah apa tuan-tuan nak? Kerana Allah jadikan Mekah ini tempat berkumpul segala buah. Yujba ilaihi kullu thamara. Yujba maksudnya dihimpunkan. Semua buah. Sebab apa? Sebab yang datang ke Mekah tu semua negara. Dan bila datang semua negara, masing-masing dia ada, kita katakan, selera dia. Ada selera nak makan roti canai. Ada roti canai kat Mekah. Ada selera nak makan ketupat. Ada ketupat kat Mekah. Nak makan apa kat Mekah? Sebut. Kalau tak tahu, tanya mutawih. Mutawih ni selain dia ajar kita buat umrah, dia tahu tempat makanan. Tuan-tuan nak makan jenis apa? Ada. Tapi nak beritahu, Mekah ni tempat berkumpul rezeki. Tak pernah kurang pun. Mereka takut bila beriman, Mekah diancam. Lalu hilanglah rezeki ekonomi runtuh. Tak, ini bumi yang Allah jamin keselamatan. Jamin kemewahannya. Kata mana orang berniaga kat Mekah bankrupt? Tak ada. Kalau ada jemaah, insya-Allah untunglah dia. Ada rezeki. Kemudian kata Allah, walakin aktsaruhum la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia ni tak tahu. Dia tak tahu hakikat itu, dia cuma bisikkan ketakutan tidak berasas. Kemudian Allah Ta'ala jawab lagi kepada orang yang tidak mau beriman. Kata Allah, wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyataha. Betapa banyak negeri yang nikmatnya hebat, tetapi mereka tidak bersyukur dan tidak beriman. Fatilka masakinuhum, dan dia adalah tempat kediaman mereka. Lam tuskam min ba'dihim, tak ada lagi orang yang huni, melainkan sedikit di kalangannya.
Wa kunna nahnul warithin. Kamilah yang akan mewariskan pada siapa yang kami kehendaki. Allah beritahu, tadi dikata takut kami kena colek. Allah kata Mekah ni aman. Mereka kata takut nanti ni ekonomi kami runtuh. Allah jawab Mekah ni tempat berhimpun segala buah-buahan. Tetapi bila Allah sebut berkumpul segala buah-buahan, itu melambangkan kemewahan. Dalam syurga Allah cerita kita makan buah, tak cerita kita makan nasi. Ustaz, dalam syurga tak ada nasi. Kenapa Allah cerita ahli syurga ni makan buah? Buah itu lambang kemewahan. Kata orang kalau makan buah otomatik memang dia makan nasi. Orang makan nasi belum tentu makan buah. Artinya buah ni ialah benda yang lambang kemewahan. Kita ni kalau mampu beli buah, maka lagi mampu kita beli beras. Sebab buah ni bro, mahal-mahal buah ni. Kalau kita dengar ada orang boleh beli musangking 80 kilo, kemudian dia kata tak ada duit nak beli beras, beli buah dia. Tu ni real makul. Tak masuk akal awak cakap ni. Durian boleh beli, buah anggur boleh beli, buah kiwi boleh beli. Nasi tak boleh beli. Sebab tu dalam syurga cerita makanan mewah, maka disebut sebagai makan buah. Bukan maksudnya tak ada nasi. Ada nasi. Ada semua benda kita nak. Cuma disebut buah lambang kemewahan. Dan ayat ini menyebut buah lambang kemewahan. Kemudian kata Allah, "Wa ma kana rabbuka muhlikal qura." Allah tak akan binasakan sebuah negeri. Hatta yab'atha fi ummiha. Sehingga Allah akan hantar di ibu negaranya. Ini menunjukkan semua rasul dihantar ke ibu negara. Rasul tak hantar di kampung-kampung. Kerana seluruh penduduk kampung dia akan ikut ibu negara. Artinya orang-orang kampung ni dia ikut orang bandar. Saya dah sebut dulu. Orang bandar dia tak akan ikut orang kampung. Orang kampung dia akan ikut orang bandar. Bila Allah kata, Allah tak akan menghancurkan satu negeri melainkan dibangkitkan fi ummiha. Ummiha maksudnya di ibu negerinya. Rasul yatlu alaihim ayatina, yang membacakan amaran-amaran kami. Habis mereka kata kenapa tak hancurkan Mekah je? Baik kami tak nak beriman, biar Mekah ni hancur. Tak, Allah tak akan hancurkan. Kerana Allah akan hantar Rasul dulu. Dan Rasul ni akan beri amaran. Membacakan ayat-ayat Allah. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahlu adh-dhalimun. Dan kami tak akan sekali-kali musnahkan mana-mana negara melainkan sesudah mereka kemuncak dalam kezalimannya. Wa ma utitum min syai'in. Dan apa yang kamu dapat nikmat hari ini, famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Cuma nikmat dunia yang sementara. Mereka tetap tak nak beriman. Mereka dihanyutkan dengan kekayaan, kemewahan. Tuhan kata, yang kamu dapat tu sementara je. Yang kamu mewah hari ini tu sementara je. Yang pangkat tu sementara je. Wa ma 'indallahi khairun wa abqa. Dan apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Dan itu lebih kekal. Nak yang sementara ke nak yang lebih baik dan lebih kekal. Perkataan khairun di sini bukan maksud perbandingan lebih baik. Macam kita katakan antara A dengan B, B lebih baik. Maksudnya ialah tidak ada yang lebih baik daripada akhirat. Contoh kalau kita letak dua kereta. Ni kereta arus, ni kereta urus. Mana satu baik? Kita kata urus baik ni sah. Arus kurang sikit tapi tetap baik arus tu. Baik. Berarti perbandingan tadi masih tunjukkan ada benda baik dia. Sebab yang ni baik dia tak bayar murah sah. Ada baik dia. Yang murah kot. Murah. Tetapi bila kita banding dunia akhirat, dia bukan perbandingan dunia ni ada juga sikit baik. Tak. Bila masuk banding akhirat, dunia tak ada apa. Tak ada apa-apa. Contoh waktu diberikan perbandingan, umpama dunia ini oleh Nabi SAW, seorang ambil dia punya mana-mana jarinya, usbu'uhu, kemudian celup dalam air laut. Kemudian angkat. Apa yang dekat adalah air dekat. Kata Rasulullah, itulah bandingan dunia. Dan akhirat apa? Itu lautan yang luas. Tuan-tuan, takkanlah kita kata ni ada juga sikit air. Tak, kita kata memang tak ada langsung. Ia perbandingan menunjukkan tak ada langsung nilai. Dengan akhirat yang lautan. Luas ni melaut. Bahkan lebih pada itu. Maka di sini Allah kata yang di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal. Afala ta'qilun, tak erti ke kamu fikir benda tu? Tuan-tuan kalau letak depan kita, ini jawatan sementara, ini jawatan tetap, gaji besar. Tuan-tuan pilih jawatan sementara. Kita dah keluar universiti. 2 syarikat offer. 1 jawatan sementara, percubaan 6 bulan. Tengoklah tetap ke tak tetap. Yang ni pula tetap terus. Dengan sok-sok, dengan KDSP, boleh melancong. Elang pinggang mangkuk, elang baju, elang gigi, elang rambut, semua ada. Nak gunting rambut pun ada elang.
Gaji pula sekian besar. Sekian besar. Tuan-tuan kalau ada akal, pilih yang mana? Ustaz, kita pilih hak sementara tu Ustaz. Kita kata bodoh kamu. Tak ada akal kamu. Mengaji kat mana? Sampai tak kerti benda mudah macam tu takkan tak boleh bayar. Tuan-tuan kita tengok dunia, yang ni mati, yang ni pergi, yang ni hilang. Yang ni pergi tak kembali. Lalu kita masih cinta dunia sedangkan akhirat menjanjikan lebih baik. Apakah kita sebodoh itu? Allah suruh kita gunakan, mu ni tak ada akal ke apa? Ni sementara, ni kekal. Kalau saya bagi contoh tadi pun, itu pun contoh taklah berapa logik sangat. Maksudnya, kan akhirat tu lebih daripada tu. Tak boleh saya nak bandingkan, cuma nak suruh faham sikit lah. Kata ni jawatan sementara, gaji pun rendah. Allowance pun tak ada, kalau cuti potong gaji. Sebab kerja sementara, kontrak. Yang ni tetap gaji besar. Cuti pun dia bayar gaji. Semua. Dapat semua allowance kita dapat. Semua allowance dapat. Bini beranak pun dapat allowance. Macam tu. Ada setengah syarikat kan, bini beranak pun dapat allowance. Sakit gigi pun dapat allowance. Sakit kepala dapat allowance. Semua dapat allowance. Jalan selangkah dapat allowance. Ya, mileage kita boleh claim. Boleh claim. Bercakap pun dapat allowance lagi. Oh, ni. Menteri pun, gaji ke menteri pun. Dia ada allowance pinggang mangkuk. Ada. Berapa allowance pinggang mangkuk? 50,000 setahun. Itu boleh beli pinggan mangkuk tahlil 10 orang mati. Sekaligus. Kalau 50,000, beli untuk 10 mayat tahlil terus. Intinya banyak allowance tu. Jadi kalau kita tengok dunia macam tu pun, ya Allah, rasa dah hebat. Bagaimana akhirat kelak? Yang ada semua benda. Sebab tu Allah suruh kita pilih. Mana kamu nak ni? Dunia yang sementara. Dengan kamu kufur pada Allah, dunia ni kamu takkan rasa apa pun sebab dia sekejap. Kata Allah, afaman, apakah sama? Wa'adnahu, yang telah kami janjikan padanya kerana mereka beriman. Wa'dan hasana, janji-janji yang baik. Kekal dalam syurga, melihat wajah kami. Mendapat apa sahaja yang dikehendaki, abadi di dalamnya. Tak pernah sakit, tak pernah tua. Semua gembira, tak akan tertidur, tak akan penat, tak kencing, tak berak. Tak meludah, tak berkahak. Sikat-sikatnya daripada emas. Ni emas ni sikat je, buat sikat rambut je. Nak beritahu nikmatnya. Kata Allah, bandingkan siapa lebih baik. Orang yang kami berikan janji yang baik, fahuwa laqih, dan ketika mana dia bertemu dengan kami, kama matta'nahu, apakah sama dengan orang yang kami cuma beri nikmat seketika di dunia, thumma huwa yaumal qiyamati minal muhdarin, kemudian nanti pada hari kiamat mereka bertemu dengan kami untuk mendapat azab di hari kiamat. Sama ke kata Allah? Orang yang Allah janjikan dengan janji baik sebab beriman, dijanjikan syurga. Dengan orang yang cuma dapat nikmat dunia sementara, kemudian datang jumpa kami dalam keadaan kami murka kepadanya dan dimasukkan dalam neraka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.